semua cita-cita bercamba menjadi warisan. Andai ku tertuang hati terima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku pergi, kemana harus ku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan, puan-puan, saya ucapkan kepada semua dalam keadaan sihat, walafiat, dalam keadaan COVID yang kita lockdown ni, tapi walaupun macam mana pun, saya harap semua akan bersihat. Mana-mana yang belum dapat vaksin, dapatkan daftar dan sebagainya. Supaya kita, rakyat Malaysia akan sihat dan kita boleh hidup seperti biasa. Okey, selamat datang ke program Bual Bicara online yang mana saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang like, share dan juga komen supaya kita akan dapat sama-sama berkongsi maklumat dalam aktiviti-aktiviti kita yang akan kita berlangsung dalam masa sejam ini. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, saya Hairudin bin Muhammad daripada Kluster Kenegaraan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan atau dalam panggilan biasanya ada AILID di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Ya, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, rakan-rakan belia, golongan belia dan semua yang berada di Malaysia dan mengikuti online kita pada hari ini. Hari ini hari Rabu bersama dengan 23 Jun di mana kita akan bersama-sama dengan moderator kita, saya sebagai moderator dan kita punya panel. Kita mengalu-alukan tuan-tuan supaya nanti boleh semasa perjalanan dalam masa sejam ni bolehlah like, share, komen dan supaya kita bersama-sama. Dan saya tak langsung nanti mungkin kita berkongsi maklumat untuk kita juga. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, jadi kita sekarang ni dalam topik yang membincangkan topik bernama patriotisme anak muda harapan negara. Jadi ada orang kata patriotisme ni saya rasa mungkin tidak asing lagi pada tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, tetapi ada juga dia orang sebut tentang patriotisme, ada juga sebut patriotik, ada juga sebut patriot. Jadi lebih kurang masa yang sama, tapi kita akan dapat mungkin pihak panel kita akan memperkenalkan benda ni secara tak langsung. Jadi saya akan perkenalkan panel kita pada kali ini, iaitu seorang pensyarah daripada Universiti Utara Malaysia yang di mana beliau pernah keluar dalam TV, dalam media-media yang lain dan selalunya merangsang bila kita bercakap dengan beliau, dia akan merangsang kita untuk berfikir, merangsang untuk kita bersama-sama menyertai apa yang nak disampaikan, di mana pada saya yang disampaikan itu adalah benda-benda yang boleh kita fikirkan dan untuk kebaikan diri sendiri, negara kita selanjutnya. Jadi saya perkenalkan pada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, panel kita pada kali ini adalah Dr. Mat Syukri bin Syuib, pensyarah kanan hal ehwal dasar, politik dan pengajian antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Dr. Mat Syukri. Jadi saya akan beri sikit biodata beliau, di mana beliau bermula dengan degree di UUM dalam bidang yang sama, kemudian melanjutkan pelajaran di Adelaide, Australia, dan sekarang ni buat dan mendapat doktor di UUM juga. Jadi dia bermakna bila di bidang dia bersambung ni, makna dia boleh pakar, boleh kata pakar dalam apa-apa tentang bidang-bidangnya. Jadi beliau adalah berumur 42 tahun dan masih belum berpunya. Dia kata dia tumpukan ilmu kepada anak buahnya, pada student, dan membuatkan dia terlupa dia untuk mencari pasangannya. Minta maaf lah tuan-tuan ya, gurau-gurau petang ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan beri sikit penerangan pada tuan-tuan ni. Kita akan berlangsung dalam 3 pusingan. Pusingan pertama, saya akan mulakan soalan-soalan kepada tuan panel kita, tuan doktor panel, dan diikuti dengan kita akan baca apa-apa soalan yang naik ataupun yang disampaikan oleh pendengar-pendengar dalam saya memonitor di monitor saya nanti. Kemudian kita akan teruskan juga dengan pusing kedua dan pusing ketiga, dan akhirnya lebih kurang dalam masa 1 jam lebih sikit, kita akan pergi kepada penghujung atau kita akan buat rumusan. Jadi tuan doktor, dengan tidak buang masa, saya rasa kita perlukan teruskan pada ini, boleh ya tuan doktor ya? InsyaAllah boleh. Boleh. Jadi untuk sesi ini kita akan mula dengan sesi ataupun pusingan yang pertama, di mana kalau kita tengok Tuan Fungsi, kita punya tuan doktor, kita punya tajuk adalah patriotisme. Jadi patriotisme ni sekarang ni mungkin dah biasa kita dengar, dah biasa semua orang Malaysia dengar. Cumanya apa yang diorang faham tentang patriotisme ni?
apa yang dia masukkan apa itu semua, dan sebab tu nak tujukan dekat siapa. Mungkin Tuan Doktor boleh kongsi sikit tentang perkara ini pada pendengar-pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bro Kapten Bro Kapten Khairuddin. Dah bertekai bahar dah Kapten. Oh. Muda lagi, bertenaga ya. Nampak masih lagi macam artis ya. Jadi Terima saya kasih. mengucapkan terima kasih kepada Bro Kapten kita kerana menjemput saya ke dalam sesi ILEAD Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan yang fokus kepada belia ILEAD ni. Terima kasih juga kepada Ketua Pengarah rakan saya yang sudi memberikan laluan saya ke udara bersama dengan ILEAD ini, dan juga rakan-rakan lah yang berada dalam ILEAD, dan juga rakan-rakan pendengar sekalian. Ya, kita dalam konteks apa yang sedang diperbincangkan pada petang ini, kita lihat patriotisme ini kita agak kalau kita berbincang mengenai patriotisme ni, dia banyak sebenarnya sudut-sudut yang boleh kita perbincang dan perbahaskan. Tetapi dalam konteks ini, kita nak melihat bahawa bagaimana contohnya belia berpartisipasi dengan elemen patriotisme ini. Patriotisme ini yang paling terdekat dengan kita ialah soal sayang kita kepada negara kita, sayang kita kepada negeri kita. Ya, kalau kita lihat dalam konteks ini, ya, kita tak boleh pula contohnya kita menganggap bahawa patriotisme ini satu elemen yang lapuk, kerana elemen ini, patriotisme ini sebenarnya besar pengertian dia. Ya, kalau kita lihat dulu disebutkan, bila disebut patriotisme ini, ada satu doa Nabi Ibrahim, doa kepada kota Mekah. Nabi Ibrahim pun seorang yang begitu particular sebab untuk sebuah negeri, ya, dia doa kepada kota Mekah, Rabbis an haza baladan aminan wahzu alahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dia kata, jadikanlah negeri ni ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ni. Doa kepada negeri tau. Negeri yang aman disebut, negeri yang aman, negeri yang, dan berikanlah rezeki. Ini soal negeri, berikanlah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, makananlah, yakni di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari kemudian. Maksudnya doa apa dia? Doa keamanan negeri, keselamatan. Ad'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jauh daripada kekacauan dan jauh daripada kebuluran. Itu musuh. Musuh utama manusia ialah kekacauan dan juga kebuluran. Jadi patriotisme negara pada hari ini ialah contohnya dalam keadaan ni kita nak keamanan. Apatah lagi dalam kita menjelang COVID-19 ni, maka apa yang sedang kita lihat pada hari ini ialah soal keamanan, soal kesejahteraan, soal kehidupan kita. Ini asasi kehidupan. Sebab itu bila Nabi Ibrahim sebut mengenai keamanan ni, dia merangkumi kehidupan. Kita nak tengok kehidupan contohnya keluarga kita dalam keadaan yang tidak berbahaya, ya, dan juga mendapat rezeki, iaitu peluang, contohnya kita katakan peluang pekerjaan dan sebagainya. Yang ni adalah merupakan elemen patriotisme. Saya tak payah perincikan definisi patriotisme ni. Terlalu retorik sangatlah perbincangan kita kalau kita nak cerita bab definisi. Tapi kita nak cerita soal aplikasi. Nabi Muhammad SAW sendiri pun sebut hubbu watan. Ada yang kata ini kata-kata hikmah, ada sebagainya. Kalau kita katakan kata-kata hikmah pun tak apa, baik bagi kita. Hubbu watan minal iman. Sayang kepada negeri itu sebahagian daripada iman. Ya, sebab itu kalau kita di kalangan orang yang faham mengenai aspek ini, kalau Nabi Ibrahim sendiri pun tekan aspek kaum keturunan dia dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat dalam konteks itu, maka keamanan adalah merupakan tonggak utama patriotisme, dan kita lihat pula dari segi peluang pekerjaan, ekonomi dan sebagainya, kemakmuran ni pun, kestabilan pun adalah sebahagian daripada patriotisme. Jadi kalau keamanan ni nak wujud macam mana? Keamanan ni wujud daripada saling fahamnya rakyat sesama kita. Kita maksudnya kita dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan kita, ya. Tanda kasih sayang kepada negeri ini bukan soalnya kita nak menghadapi peperangan baru kita bersama. Tidak. Kalau kata kita ukur sedemikian, maka kita boleh katakan belia di Palestin mungkin lebih patriot daripada kita. Kan? Kalau kita lihat, mana ada orang yang sanggup duduk di sebuah wilayah yang terkepung dan pada masa yang sama tidak ada keamanan, dan mungkin juga boleh berlaku kebuluran di Palestin. Di mana lagi tempat yang paling unggur kita nak gambarkan elemen ekstrim
patriotisme yang diamalkan, bukan ekstrim, maksudnya teguhnya fundamental patriotisme itu. Nak ambil contoh Palestin lah. Adakah kita nak negara kita jadi macam tu, barulah kita nak paparkan kata oh kita patriot. Tidak. Bayangkan di Palestin, mak ayah kadang-kadang mati di depan mata akibat peluru, akibat dibom, rumah diruntuhkan. Begitu saja. Jadi dalam konteks itu, sebab tu Al-Quran pula sebut, innahu fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahul huda. Innahum fidyatun. Ya. Orang-orang muda yang berpegang teguh, yang ada prinsip dia, yang teguh, ya, yang tidak, maksudnya yang tidak menjadi satu masyarakat yang akhirnya membawa bencana kepada negara dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak. Hari ini belia, hari ini kita patut bersyukur, bro kapten kita. Ya. Kita tengok mereka ni cukup informatif. Saya ucap syabas kepada belia yang ada pada dalam negara kita ni. Dulu kita nak dapatkan sumber-sumber berita dan sebagainya kan, kita agak susah. Waktu saya mengaji di universiti bersama ketua pengarah pun begitulah. Maksudnya kena pergi library dulu, kita berkumpul ramai-ramai di library. Hari ini di hujung jari. Ya, kita tak boleh kata mereka tak pergi library itu maka mereka tak cerdik. Tidak. Hari ini belia hari ini saya fikir jauh lebih matang. Ya, dah tentu dalam elemen ini mereka mampu menjadi ejen keamanan, ejen yang membawa kebaikan kepada negara, yang membawa kestabilan. Jadi kita topik ni saya cukup tertarik kerana ini adalah peranan belia. Ya, peranan belia untuk membawa satu ruang baru, apatah lagi dengan teknologi yang baru. Dia Nabi pun sebut antum a'lamu bi umuri duniakum, kamu lebih tahu mengenai urusan dunia kamu. Jadi hari ini kita pula yang umur 40 ni kan kadang-kadang ketinggalan. Mereka ni macam-macam teknologi sebagai hari ni belia ramai yang dah jadi jutawan. Mungkin. Bermakna kalau dulu bila sekarang tiba zamannya. Zaman dulu tak adalah gadget semua ni. Sekarang ni dah ada, mana boleh sampai pada zamannya. Sebab tu Sayyidina Ali berkata, naklah kamu ajak anak kamu dengan ilmu yang sezaman dengannya. Betul Tuan Doktor? Ya, betul. Di Tuan Doktor nak tanya satu, bermakna boleh tak saya kata saya lah yang patriot, saya lah patriotisme, saya lah yang paling patriotik daripada semua orang yang lain. Boleh tak berkata macam tu? Ataupun patriotik ni datang daripada satu dalaman yang dikena zahirkan? Boleh lah kalau dia yakin diri, jati diri. Kita naklah orang macam tu lah. Maksudnya dia kata saya patriot kepada negara sekitar. Patriot ni bukan soal parti politik ke, bukan soal masuk politik ke. Dia bukan soal politik, dia jati diri. Kalau dia kata saya patriot pada negara saya nak jadi pelajar yang paling cemerlang sekali. Maka dia patriot lah. Kalau dia tak jadi cemerlang pun saya paling patriot kerana saya adalah merupakan penyumbang kepada ekonomi negara. Dia jual online contoh, jadi jutawan hari ini. Dan dia boleh bantu masyarakat dia, bantu mak ayah dia, bantu jiran-jiran dia daripada kesusahan ketika COVID ni, maka dia hulurkan sedekah dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda patriotisme. Sayang negara ni, bukan negara tu maksudnya kita nak pi peluk tugu negara ke. Contohnya tak payahlah sampai macam tu. Tapi sayang negara ni, berbakti kepada masyarakat pun sayang negara. Ya, patriotisme ni buat sayang kepada negara kita, sayang kepada tempat kita, kampung halaman kita. Bayangkanlah kalau dalam Al-Quran pun ada ayat doa Rabbis an haza baladan, disebut negeri, sayang kawasan. Nabi Ibrahim pun doa. Maka itu menunjukkan bahawa kalau anak muda ada jati diri sedemikian, saya tak bimbang dah mengenai masa depan Malaysia. Maksudnya kalau macam Kapten sebut tadi ni, anak Malaysia kita ni yang kata saya memang patriot kepada negara, maka itu adalah satu tanda bahawa apa yang sedang dibuat oleh elit, dibuat oleh mak ayah kita, pendidikan yang diberi kepada kita, guru-guru kita sebagainya, telah pun menzahirkan dan melahirkan manusia yang cergah dan faham mengenai apa keperluan tanggungjawab dia kepada negeri dia dan masyarakat dia. Bermakna kalau dia tak buat apa-apa, dia mungkin tak adalah unsur-unsur patriotik dalam diri dia. Kalau tak buat apa-apa pun, biar pi je. Tak boleh juga ada biak pi sebab kita ni makhluk yang bermasyarakat. Ya, kurang-kurangnya kita ada mak ayah, mesti kita berbakti pada mak ayah kita kan. Berbakti dengan cara masing-masing. Kita tak boleh buat ukuran kebaktian itu dalam bentuk kita. Kita tak boleh nak implant kita punya definisi kepada orang lain kan. Jadi dalam konteks itu sebab apa, dari segi kalau kita lihat sendiri, dia kena ada kesedaran. Maksudnya dalam diri kita ni, kita ada kesedaran khusus bahawa diri saya ni, saya nak gunakan diri saya ni ke arah perkara ini, kebaikan ini yang saya nak buat. Maka itu zahirkan.
Dia kalau kata ada satu sel dalam badan kita, dia panggil exosome. Exosome ni dia satu sel yang very mikro. Ya, kalau kita lihat dalam sel tu ada lagi. Dia ni berperanan sebagai apa? Berperanan sebagai seolah-olah juru komunikasi antara sel dan sel, dan boleh digunakan untuk penyembuhan. Ya, itu peranan exosome. Kalau dalam saintis dia faham benda ni. Jadi dalam masyarakat kita pun kena ada jiwa saintifik. Yang ni sayang negara tu, maksudnya masing-masing boleh berkomunikasi dengan cara sendiri, memberitahu kepada diri kita, memberitahu kepada rakan-rakan kita. Ini perkara yang boleh kita buat untuk ketenteraman, untuk keamanan negeri kita, untuk masyarakat kita dan sebagainya. Itu saya fikir orang muda kita kena jadi exosome yang boleh menjadi penyembuhan kepada masyarakat, yang membawa kebaikan kepada ramai orang. Maksudnya dia membuat baik, kebaikan yang boleh manusia kenang dia. Maksudnya bukan untuk ambil nama dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya dia membuat satu kebaikan yang boleh menjadi satu ikon kepada keluarga dan juga kepada anggota masyarakat dia. Okey, Tuan Doktor, tadi ada Tuan Doktor beri satu sampel, satu contoh tentang Palestin. Boleh tak beri contoh-contoh lain tentang patriotismenya rakyatnya kepada negara tertentu? Tadi contohnya Palestin. Ada tadi negara lain tak kita boleh ambil contoh? Ya. Banyak negara, semua negara ada semangat patriotismenya. Kalau kita tengok negara jiran kita, Thailand sebagai contoh. Thailand, kalau kata dimainkan lagu negara dia penghormatan yang begitu tinggi, di mana-mana kita lihat mereka suka letak gambar raja mereka di merata-rata tempat. Kalau kita pergi tengok negara mereka begitu, di pintu masuk hotel, di jalan-jalan raya, ya, di pejabat-pejabat kerajaan sedemikian. Ya, itu cara mereka, kaedah mereka. Ya, kalau kita lihat pula di Jepun, bagaimana semangat sayangkan negara mereka itu, pada satu ketika mereka sanggup untuk mengikut jejak untuk menakluk negara-negara lain pula. Itu patriot lah. Jadi kita nak salahkan Jepun. Jepun bagi dalam syarat domestic interest dia, maksudnya secara nasional dia menyatakan mungkin tindakan dia tawan negeri lain tu satu tanda patriotism, tapi dia boleh mengakibatkan jingoism, yakni semangat yang terlalu melampau. Ya, kalau kita lihat Jerman pun begitu juga dan sebagainya. Tetapi kita nak ambil unsur patriotism yang positif, yang tidak menyebabkan bala bencana kepada negara lain ataupun kepada kumpulan masyarakat yang lain. Jadi disebabkan itulah, maka kalau kita lihat dalam perspektif kita ni, semua negara ada model dia tersendiri. Tetapi model kalau kita lihat di Malaysia ni, kita lagi advance. Kerana kalau kita lihat Jepun sebagai contoh, mereka ini adalah kumpulan masyarakat yang satu masyarakat yang tak majmuk seperti mana kita. Kalau kita lihat Korea Utara hari ini pun semangat dia punya cara patriotism dia berbeza dengan kita, sampai dia menghalang K-pop. Contohnya, hari ini dibuat decree dia, presiden dia tak membenarkan K-pop. Dan siapa yang menari K-pop, yang dengar K-pop, yang tengok K-pop ni, dia daripada Korea Selatan ni, maka dia boleh dihukum hukuman berat 5 tahun hingga 15 tahun. Itu undang-undang yang dibuat. Tetapi itu cara mereka. Ya, dalam konteks di Malaysia pula, kalau kita lihat dalam konteks di Malaysia ini, kita lebih majmuk, kita ada masyarakat berbilang kaum budaya dan sebagainya. Ya. Jadi dalam konteks ini, halusnya patriotisme Malaysia ini perlu digarap oleh anggota masyarakat. Ya, sebab itu saya mulakan patriotisme itu ialah dengan apa saja tujuan kita ialah untuk memastikan negara kita stabil, aman, capai kestabilan dan ada ruang untuk apa? Untuk kita mencari rezeki di tempat kita. Itu saya petik doa Nabi Ibrahim, dicatatkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Tujuannya adalah apa? Tujuannya ialah untuk keamanan negeri, dan pada masa yang sama dengan keamanan itu menjadi punca rezeki kepada kita. Punca rezeki kepada kita, ya. Jadi sebab itulah saya fikir antara banyak model-model yang kita ambil ni, di Malaysia ni kita ada cara dan acuan kita sendiri. Kalau kita tengok Brunei pula, ya, Brunei mereka tidak ada parti politik dan sebagainya. Mereka hanya ikut masih lagi mengikut pemerintahan mutlak dan sebagainya. Tapi kita tak boleh salahkan mereka, itu acuan mereka. Kalau di Singapura pula, kenapa kita melihat satu parti mentadbir dan sebagainya, dan rakyatnya kita lihat hari ini sampai Puan Cukang, Gurmit Singh kena saman.
Kena saman kerana memandu laju lebih daripada had dan sebagainya. Kan? Itu pada di Singapura sedemikian. Ya, Tapi kalau di, kita di, lihat di Singapura ada national service kan, Tuan Doktor ya? ya. Jadi national service kita pun dulu ada PLKN dan sebagainya. Saya fikir elemen tu wajar dikembalikan. Ya, wajar dikembalikan dan kita kena ada maksudnya satu sistem lah. Masalah kita ialah kita tak boleh menafikan. Macam dulu kita pun ada Biro Tata Negara. Kita tak boleh salahkan Biro Tata Negara, PLKN dan sebagainya untuk ni, tetapi kita kena memperbaiki sistem itu. Kan? Bagi saya banyak elemen yang perlu kita tambah baik. Kita bukan saja nak memansuh, menghapus dan sebagainya, itu kerja yang sangat mudah. Kan? Tetapi kita nak mencipta bagaimana cara institusi itu boleh menzahirkan satu pendidikan yang komprehensif. Pendidikan yang komprehensif dan holistik tau. Ya. Ini yang kita kena tamatkan ke dalam minda pemimpin, termasuklah pemimpin kita. Hari ini kita ada institusi juga yang kalau kita sebut contohnya selain daripada institusi keselamatan, kita ada rela. Ya, tak bolehlah kita maki hamun rela. Ada orang ni termasuk beberapa tokoh agama memaki hamun rela dan sebagainya. Saya fikir itu cukup tidak baik. Kerana mereka ini adalah orang yang membantu untuk keamanan negara. Anggota pasukan keselamatan, polis sebagai contoh, anggota tentera dan sebagainya. Mereka ini institusi yang membawa kepada keamanan dan menjamin kestabilan sesuai dengan Al-Quran suruh itu. Jadi sebab itu saya katakan kita tak boleh mencecah dan menghina mereka ini sedemikian rupa, kan? Kalau ada tindakan yang sedemikian. Jadi sebab itu dalam konteks ini, tetapi kita kena ingat patriotisme ini bukan saja soal uniform. Takkan kalau tu kapten tak pakai uniform, saya pun tak ada uniform, maka saya tak patriot. Tetapi tidak. Dia bukan uniform. Tapi patriotism ini adalah paparan daripada hati kita. Ya, hati kita yang tulus ikhlas sayang kepada warga tempat kita. Tak kiralah orang Melayu ke, Cina, India, Bumi Putera atau tak Bumi Putera, Islam ataupun Cina, Kristian, Buddhis, ada yang Hindu dan sebagainya. Tak kira. Tetapi adalah soalnya ialah bagaimana kita nak mempertahankan negara kita itu yang hari ini kita lihat berhadapan dengan pelbagai-bagai cabaran. Apa saja benda yang boleh kita bantu dan contribute kepada negara, itu adalah langkah patriotism sebenarnya. Patriotism ialah soal langkah apa yang boleh kita bantu negara untuk kekal aman dan pada masa yang sama kita saling membantu dan peka terhadap keperluan masyarakat di sekeliling kita. Itu antara perkara-perkara yang perlu kita tengok. Sekarang ni mungkin satu ciri-ciri yang terbaru sekarang ni, kerajaan telah meluruskan, iaitu orang muda dulu boleh mengundi 21 tahun. Sekarang dah turun kepada 18 tahun, boleh mengundi dan juga boleh menjadi calon wakil rakyat. Jadi kalau dia tak keluar mengundi, tak buat apa pun, bila tiba waktu mengundi dia tak keluar, tak ambil tahu pun, mana mungkin dia juga tak patriotik tentang negaranya. Macam mana pandangan Tuan Doktor? Yalah, mengundi adalah merupakan hak kita. Hak yang telah diberikan oleh perlembagaan pada kita. Kalau kita lihat perlembagaan ni, saya selalu sering lihat kepada perkara ini, perlembagaan. Ada orang yang dulunya anti, termasuklah beberapa golongan termasuk ulama-ulama dan sebagainya yang terlibat dengan politik dan sebagainya, anti perlembagaan, kononnya perlembagaan jahiliah, Torut dan sebagainya. Tetapi sebenarnya perlembagaan inilah antara perkara yang membawa kita ke arah apa? Ke arah penyatuan masyarakat. Patriotism kita adalah berasaskan perkara ini. Ya, perkara ini daripada perlembagaan inilah ada akta-akta dan sebagainya. Ya, akta elektrik, akta pendidikan. PTPTN pun tubuh kerana akta. Ada akta-akta, tak boleh buat selain daripada, dan kita hari ini ada akta COVID dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat hak untuk mengundi ni, sama ada 21 tahun atau 18 tahun, masih ada polemik dan sebagainya lagi kan? Banyak lagi keperluan teknikal yang perlu diselesaikan oleh pihak-pihak berwajib mengenai perkara itu. Sama ada 18 atau 21 tahun, nak jadi wakil rakyat, ada yang muda pun boleh jadi wakil rakyat. Kalau dulu-dulu lagi lah orang muda 30 tahun sudah jadi menteri dan sebagainya. Sekarang ni pun ada yang jadi dalam kaedah itu kita melihat bahawa penyesuaian orang muda dalam partisipasi mereka bukan soal politik, tetapi partisipasi mereka ke dalam kehidupan berpolitik itu. Kehidupan berpolitik itu harus faham. Berpolitik maksudnya apa dia? Maksudnya apabila mereka diseru untuk pilihan raya, maka pilihan raya telah pun ditetapkan tarikh dan sebagainya.
mereka berhak untuk turun dan memilih pemimpin, maka turun mengundi. Itu adalah salah satu langkah perlembagaan dan sangat patriot. Apabila pematuhan ke atas ni, Bermakna iaitu patriotisme yang berperlembagaan. mematuhi undang-undang juga adalah patriotik. Ya, itu sebab tu kita ada rukun negara. Ya. Yang pertama kita letak apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan contohnya, pasal apa? Bila macam tu pasal apa pula moderator dan juga panel ni Syukri ni pasal apa duk cerita perlembagaan? Perlembagaan ni bukan Al-Quran dan Sunnah, mana kepercayaan pada Tuhan apa semua. Ya, Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah pun antara langkah awal, ini mukjizat yang intelek mukjizat yang intelek. Islam ini bersifat intelek Maksudnya mukjizat intelek ialah Al-Quran tengah turun, ayat madani sedang turun. Ya. Sunnah masih berjalan kerana Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama-sama dengan masyarakat ketika itu. Dan apa antara yang Nabi buat ialah Nabi buat Syahifah Madinah atau Madinah Constitution atau perlembagaan Madinah. Nak bina negara pun Nabi buat perlembagaan dulu. Bila Nabi buat perlembagaan iaitu Al-Quran, Sunnah ni masih berjalan, perlembagaan siap dulu. Maksudnya Nabi govern by law. Sebab itu dalam rukun negara kita kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu kita sebut tu. Kan? Sebab tu dalam Islam pun dia ada hukum fiqh sebagainya. Di atas sekali jinayat dan sampailah kepada munakahat, muamalat dan paling utama sekali akhlak dan adab itu. Kadang-kadang ada orang yang tertinggal aspek itu. Kan? Tetapi ini antara elemen-elemen yang jelas dalam kehidupan yang perlu kita belajar. Ya. Jadi dalam konteks itu muamalat ialah patriotisme. Muamalat apa? Muamalat kita macam mana kita berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat. Jadi perkara-perkara itu dianggap sebagai muamalat. Jadi dalam konteks ini kalau kita patriotisme ni turun mengundi itu adalah suruhan perlembagaan. Ya, suruhan perlembagaan. Jadi saya fikir orang muda tak boleh lepas diri dia daripada maksudnya kita kata yang ni saya tak mau terlibat, biarlah dia orang pilih dan sebagainya. Bukan soal mereka pilih atau tidak, tetapi kita kena menzahirkan pilihan kita. Apabila pilihan raya itu ialah rakyat yang memilih. Kita perlu bertindak patriot terhadap perlembagaan dan undang-undang kita. Jadi itu yang kita nak. Bermakna bila ada perlembagaan, undang-undang, ada sistem pilihan raya yang kita ni adalah raja berperlembagaan dengan masih berparlimen, bermakna kita mengikuti menjalani penghidupan ikut undang-undang, itu dalam patriotik dalam diri dan kita zahirkan. Okey. Jadi pada pandangan Tuan Doktor, jadi sekarang ni mungkin kita dah ada tentang unsur-unsur patriotisme dalam diri. Tapi kalau dari segi pendidikan, lihat tahap umur yang paling berapa yang boleh diterapkan. Contohnya macam Jepun, kecil-kecil lagi budak-budak sekolah tadika dah kutip sampah tepi jalan. Jadi kalau macam Malaysia ni macam mana? Tahap umur berapa yang kita rasa kita perlu masukkan unsur-unsur patriotisme hinggalah dia dewasa dan berkeluarga dan sebagainya? Semudah yang boleh lah. Semudah yang boleh yang dia boleh faham. Antaranya ialah contohlah kita daripada kecil, kalau dah daripada peringkat bayi contohnya, kalau dia boleh faham kepada sesuatu perkara, maka kita kena didik dia. Antaranya ialah soal menghormati orang tua. Kan? Kita boleh ajak sejak daripada usia awal. Ini usia kanak-kanak. Kita boleh ajak. Kalau contohnya tidak pandai menghormati orang tua, bagaimana dia nak menzahirkan diri dan nanti nak bersosialisasi dengan masyarakat? Awal-awal sekali ialah bagaimana dia menjadi aktor kepada keluarga dia. Maksudnya contohnya antara tindakan patriot yang boleh dididik daripada kecil, contohnya kutip sampah. Hari ini contohnya kalau kita tengok budak kecil pun tahu bahawa sampah itu tak boleh dibuang merata-rata. Ambil kutip, bubuh dalam tong sampah, itu erti sayang. Bayangkan kalau kita tak ajak anak kita seusia muda begitu, dia buang sampah merata-rata. Contohnya, bagaimana pula dengan tukang sapu yang mungkin berusia emas? Kesian kepada mereka ini, terpaksa kerajaan pula terpaksa membelanjakan ataupun sesuatu tempat tu terpaksa membelanjakan pula kos-kos untuk buat maintenance dan sebagainya. Jadi kita kena ambil kira aspek kemanusiaan tu diserapkan daripada awal. Kalau dia itu ada unsur kemanusiaan dan sebagainya, maka kita dapat lihat bahawa bagaimana kita dapat membina satu generasi yang patriot kepada negara dia dengan langkah ialah dia menjaga aspek-aspek yang boleh dia interaksi. Maksudnya kalau contoh dari segi penghormatan kepada orang,
La yashkurullah man la yashkurun nas. Ucapan terima kasih itu. Nabi sebut apa? Tidak bersyukur pada Allah kalau dia tak pandai terima kasih sebab manusia contohnya. Kita ajak dia awal-awal kecil. Kalau dapat apa-apa, kena ucap terima kasih. Contohnya. Itu pun sudah patriot. Menjiwai di peringkat awal. Disiplin itu. Pembentukan disiplin itu. Langkah yang paling awal yang boleh kita bentuk. Barulah kemudiannya sampai ke peringkat contohnya mungkin kita simbol patriotisme kita gantung bendera sebagai contoh. That is simbol. Ya, simbolik. Kita berpartisipasi dengan acara-acara sebagai contoh, acara-acara kemasyarakatan. That is patriotism. Jadi sebab itu dalam konteks ini, penjiwaan masyarakat ke atas patriotism ini perlu datang daripada seawal usia. Kalau saya ingat lagi saya pergi tadika dulu. Kita selalu menyanyi lagu lagu anak kecil main api. Kita menyanyi lagu Negaraku sebagainya. Tetapi kalau kita tak menjiwai negaraku itu, contohnya apa sebab kita sebut negaraku? Negara saya, negara kita bersama. Hari ini orang takut nak perjelas negaraku, orang kata takut nanti tak ada penghormatan. Ajak dengan tertib. Kita kena huraikan. Contohnya negaraku tu daripada peringkat kanak-kanak lagi di tadika sebagai contoh. Guru-guru kena cerita pasal apa kita sebut negaraku. Tapi masalahnya kadang-kadang macam saya ada dulu pendekatan. Bila kita pergi ceramah, kita terang negaraku. Apa maksud? Ada orang pula kata tak menghormati lagu negaraku. Takkan kita nak terang? Kita kena terang. Bukan semua orang boleh faham secara tiba-tiba. Kita kena terang negaraku apa sebab. Negaraku, tanah tumpahnya, darahku dan sebagainya. Jadi benda-benda inilah yang kita kena jiwakan kepada anggota masyarakat kita. Jadi saya fikir kena ada segmen untuk menerangkan istilah yang ada dalam bait-bait lagu negaraku. Itu negaraku tu sebenarnya satu doa. Itu yang rahmat bahagia Tuhan kurniakan dan sebagainya. Kena ada sesi penjelasan. Sebab tu dulu penjelasan tu. Ya, so saya ingat lagi masa saya sekolah ada tentang subjek tata rakyat, civic dan sebagainya. Ya. Okay, Tuan Doktor ada satu soalan daripada pendengar daripada Cik Rizin. Perlu tanamkan dan serapkan rasa kecintaan kepada negara pada anak-anak remaja sekarang. Sebab kelihatan sifat cinta negara sekarang semakin pudar di kalangan remaja-remaja masa kini. Rasanya pengaruh politik lebih menguasai remaja kini berbanding sifat patriotik. Mohon panel komen. Ya, silapnya ialah kalau kita utamakan parti lebih daripada negara dulu. Kita ni kebiasaannya telah dibiasakan mengenai parti dulu. Kita kenal parti dulu baru kita nak kenal negara. Tak boleh begitu. Sebab tu kita kena ada recorrectioning. Kita kena ada proses baru, evolusi baru, sistem. Maksudnya dari konteks itu mungkin elit boleh usahakan. Iaitu kita memperkenalkan negara kita. Apa elemen-elemen trust, iaitu perlembagaan. Kena ada satu modul khusus mengenai memperkenalkan belia terhadap perlembagaan, elemen-elemen perlembagaan. Bagaimana kedudukan yang tadi kita cerita rukun negara itu, mungkin kepercayaan kepada Tuhan perkara 3 sebagai contoh, kesetiaan pada raja dan negara di mana letaknya. Barulah kita akan nampak satu framework yang jelas dan jitu untuk kita persembahkan kepada orang muda. Kita tak boleh salahkan remaja atau orang muda saja. Ya, tetapi apa langkah yang perlu kita laksanakan? Jadi dalam konteks ini kita ada institusi. Jadi kementerian-kementerian berkaitan, Kementerian Perpaduan Negara sebagai contoh, Kementerian Belia dan Sukan, ya, semua kena terlibat, termasuk juga kementerian yang berkaitan dengan penerangan. Ya, hari ini multimedia, perkataan penerangan tu sudah ditiadakan. Saya pun tak faham kenapa kita takut sangat nak guna perkataan penerangan. Sebab penerangan ni bukan soal Joseph Goebbels dan sebagainya kita nak doktrin masyarakat. Tetapi bila kita ada contohnya satu kementerian khusus yang berkaitan penerangan, bukan soal komunikasi saja. Komunikasi mungkin kalau kita tengok 5G dan sebagainya. Tetapi pengukuran aspek penerangan itu konten nak terang. Kalau kita ada digital 5G, kita ada TV yang digital dan sebagainya, tapi konten itu tidak menjurus kepada pembinaan patriotisme masyarakat rakyat dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak salahkan, tudingkan jari kita kepada kelompok masyarakat rakyat, sedangkan apabila kita berkuasa kita tidak bertindak membuat sesuatu. Jadi sebab itu dalam konteks ini saya fikir sudah kena ada satu elemen iaitu memperjelaskan secara saintifik. Ini soal saintifik. Maksudnya kita kena bergerak secara saintifik
Kerana orang muda hari ini pemikiran mereka sudah jauh berbeza daripada kita. Hari Ya. ini selalu orang tengok physical age kan, macam umur saya berapa? Umur 42. saya 42. Ya. Umur kapten berapa? Mungkin 43 lebih kurang lah. Kan? Nampak muda lagi, boleh sikat rambut apa lagi, alhamdulillah. Jadi dalam konteks ni kapten, Ya. kita physical age, mungkin dari segi digital age kapten mungkin hari ini baru berusia 18 tahun. Oh yo. Digital age, digital savvy, mungkin Ha. kapten ada Bitcoin, mungkin kapten ada online, berniaga online dan sebagainya, mungkin kapten sangat popular di media maya sebagai contoh, Ya. di contohnya di Insta contohnya. Jadi mereka ni kita tak boleh ukur rakyat kita dengan physical age saja. Kita kena ukur dari sudut digital age. Digital age, macam mana digital savvy, macam mana internet savvy rakyat ni, macam mana capaian kebolehan, kepintaran mereka menggunakan internet dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita hargai dan ini adalah aset masa depan kita. Hari ini macam saya selalu kata, hari ini duit pun Bitcoin, orang Ya. lombong Bitcoin. Mm-mm. Apa kapten kan? Bayangkan selalu lombong ni kita tengok emas, belian dan sebagainya, lombong secara Ya. fizikal. Mm-mm. Tapi hari ini kita ada lombong Bitcoin. Mm-mm. Macam mana nak lombong Bitcoin? Saya pun heran juga. Guna alat-alat dan sebagainya, melombong dalam internet lah, bahasa yang mudahnya. Mm-mm. Maksudnya pelombongan menggunakan teknologi. Aha. Jadi disebabkan itu kita katakan bahawa hari ini masyarakat sudah mula saintifik. Mereka menggunakan kaedah-kaedah sains untuk kemudahan kehidupan mereka. Sains contohnya hari ini kita guna handphone, sains lah. Ya. Sains. Teknologi. Approach. Ya. Teknologi ni. Jadi ini membantu kita sebenarnya. Dan kita bertuah kerana ada masyarakat, kelompok-kelompok orang muda yang begitu prihatin terhadap perkembangan teknologi. Tapi kita tak mau jadi pengguna teknologi saja. Mm-mm. Contohnya Grab. Ya. Grab orang negara lain buat. Mm-mm. Kita tak buat satu apps yang boleh jana pendapatan sedemikian seperti mana Grab. Hari Mana- ini kalau Grab, macam-macam ada dalam aplikasi itu. Kerana kalau Kan? kita menaikkan ekonomi negara pun satu sifat patriotik Satu juga. sifat patriotism. Jadi sebab itulah itu adalah elemen-elemen penting yang mana Nabi Ibrahim pun doakan, iaitu ekonomi dan juga kestabilan itu. Okey, Tuan Doktor, ada lagi soalan daripada Senan Johari. Ramai anak muda hanya tahu menyebut patriotik, tetapi dalam masa yang sama tak faham dan tak tahu apa itu rukun negara. Adakah perlu subjek rukun negara dijadikan subjek wajib bermula dari awal alam persekolahan? Yang ni Rukun saya negara. ingat kita nak kata apa, nak salah elit kah? Tak boleh salah elit, no kan? Tak boleh. Ini tapi peranan tu. Sebab tu saya kata tekankan soal, contohnya kita tahu rukun negara. Syabas orang yang bertanya, maksudnya dia tahu rukun Senang. negara. Tapi saya fikir perkataan rukun negara tu sudah ada berkumandang di telinga dan pemikiran kita. Mungkin cara nak aplikasi. Sebab tu tadi saya sebutkan bahawa kadang-kadang kita kena ada juga sifat konservatism tu. Maksudnya di TV kita sebagainya tak bolehlah terlalu komersial saja sangat. Kan ini terlampau komersial. Asyik-asyik jual produk, jual barang, tayang movie. Hari ini tayang drama dan sebagainya seolah-olah menggambarkan orang kita ni semua dah kaya raya dah. Semua kaya raya, merajuk sikit semua London, Paris dan sebagainya. Saya pun tak faham dengan drama tu bagus sebenarnya, dia boleh duduk mengubat. Juga bila COVID-19 ni ramai duduk depan TV tengok drama dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama kita kena selitkan producer filem sebagai contoh, kena selitkan sikit rukun negara ni. Mungkin kalau orang duk jual produk, mungkin elit ni boleh kena dapat peruntukan khusus lah untuk memperodakkan rukun negara ni dalam kehidupan. Maksudnya iklan. Maksudnya selepas azan ke ataupun duk tengah-tengah tengok drama elok-elok tu mungkin keluar sikit kepercayaan pada Tuhan ni apa dia. Jadi ini kena commercialize kan perkara ni. Kan tak boleh kita hanya maksudnya di berita, contohnya berita TV, kita ada banyak TV, nombor 1 2 3 4 5 6 nak sebut jenama nanti susah kan. Jadi kita ada banyak rangkaian TV. Dan buatlah dalam berbagai-bagai versi, berbagai bahasa. Tapi saya tengok masuk dalam berita tu. Ada Tuan Doktor, tapi masa bulan kemerdekaan je. Tak boleh. Patriotism ni dia bukan berkala. Maksudnya dia tak ada jadual khusus. Dia kena semai dalam diri kita. Dan pada masa yang sama, hari ni orang dah tak bercakap nationalism. Kapten, bila lah perkataan nationalism ni dengar? Nationalism. Kena be nationalistic.
Ha. Ada tak? Tak ada. Tak ada Kan? kurang. Dah jarang. Tak ada. Dulu kalau sebut globalization. Hari ini semua dah jadi Korea Utara. Semua negara tutup pagar. Dulu kita tengok Korea negara pasal apa? Dia tutup negara dia, tak bagi orang pi. Tak boleh pi tengok negara dia. Orang pun nak pi takut mungkin. Tapi hari ini kita dah tiru cara Korea Utara, kita tutup semua negara. Sampai dia jiran pun tak boleh pi. Sebab apa? Sebab hari ini ancaman kepada kita kan. COVID. COVID-19. Ya. Jadi di situ kita tunjuk bahawa ada satu ketika kita perlu go global, ada pada ketika elemen tertentu kita kena nasionalistik. Kita kena jaga kepentingan negara kita. Sebab tu dalam ilmu sains politik dia ada national interest dan sebagainya. Jadi elemen ni lah perlu kita faham. Nasionalisme ni bukan parti politik. Nasionalisme ni semua orang termasuk terutamanya pemimpin politik kena ada elemen nasionalisme ni. Nasionalisme di mana? Takkan kita nak kata kita berasaskan kaum lah. Kalau aku kaum ni, maka negara aku kena taat kat ni. Tak boleh. Kita Malaysian. We are Malaysian. Kita orang Malaysia. Maka kalau betul-betul kita sayang negara kita ni, tak kira kaum, kita kena nasionalistik kepada negara kita. Sebagai contoh, Prof. Dr. Kuki Kim. Kan? Mana Dr. Kuki Kim? Ya, betul. Kalau kita lihat apa yang tak nasionalistik pada Dr. Kuki Kim. Kan? Prof. Dr. Kuki Kim. Engku Aziz sebagai contoh. Kita lihat. Jadi banyak contohnya, kita kena jadi negarawan kepada diri kita sendiri. Pembentukan negarawan ni bukan semesti dapat Tun, dapat Tan Sri, dapat Datuk, Datuk Seri. Tak. Negarawan itu ada pada hati kita. Tak ada pingat, tak ada pangkat pun tak apa. Asalkan dia menjiwai sayang kepada keluarga dia, sayang kepada komuniti dia, sayang kepada negeri dia dan negara dia. Asas utama sayang kepada negeri ni mesti mula dengan sayang kepada keluarga dia dulu. Kan? Itu asas lah. Bagi saya. Tuan Muhsin, ada soalan daripada peserta. Ya. Daripada Musa Salim. Baru-baru ni kita disajikan dengan pemain naturalisasi dalam pasukan bola sepak negara. Sedia maklum bahawa sukan merupakan salah satu medium terbaik untuk perpaduan dan semangat patriotisme. Tapi apa yang berlaku baru-baru ini, pemain naturalisasi ini menerima banyak kecaman daripada rakyat Malaysia sendiri. Adakah berbaloi kita mengambil pemain naturalisasi ini sedangkan kita dapat lihat pada siaran tersebut lagu negaraku pun dia tak tahu. Mana mengambil pemain luar lah maksudnya. Ya. Ya. Yang tu saya fikir kena tanya kita banyak negeri pula. Kita ada Kementerian Belia dan Sukan. Mungkin tanya Menteri Belia. Mungkin kalau kata dia ada negeri tertentu, dia ada pula apa pasukan bola dia sendiri, kelab-kelab dan sebagainya. Jadi naturalisasi ni selagi mana dibenak dalam undang-undang kita tak ada masalah. Cuma mungkin kita kena didik dia lah. Maksudnya kena mungkin do and don'ts. Maksudnya bila nak main di negara kita, contoh elemen negaraku, kena habaq kat dia lah. Kena hormat lah. Ini kena hormat lah. Ini negara kami. Mungkin kadang-kadang kita pergi negara lain pun kita tak tahu lagu kebangsaan negara tu ni lagu apa, tiba-tiba orang berdiri tegak aja. So kita automatically we say to ourselves, kita kata oh ni lagu dia apa, depa hormat, kita pun bangunlah hormat dan sebagainya. Jadi itu adab sendiri. Jadi mungkin rakan-rakan boleh. Tapi kita dalam konteks ini, inilah iktibar daripada kita juga. Maksudnya pembangunan daripada asas itu. Sebab itu saya katakan elemen nasionalis ni, nasionalistik ini perlu. Ya, tak bolehlah ada satu kelompok orang kata kat saya, dia kata ni masalah kita orang baru ni, orang lama-lama lah kata kat saya. Dia kata main pun main-main dia kata. Dah main-main pula. Kan? Jadi tapi bukan salah pemain bola kita dan sebagainya. Tapi dalam elemen ini saya fikir pembangunan bakat itu. Sebab tu saya pernah tulis saya penulis juga dalam beberapa akhbar sebagai contoh. Saya kata pembangunan bakat ni penting. Contohnya bakat kapten mungkin bekerja di A-League. Kan? Bekerja di A-League tapi bakat kapten mungkin adalah merupakan penanam durian yang baik. Kan? Pakar dalam tanam durian, musangking dan sebagainya. Maka mungkin disalurkan ke arah itu. Tapi itu jadi hobi lah, bakat tu jadi hobi. Ada pekerja contohnya, tetapi dia by profession dia mungkin lawyer. Tapi minat dia mungkin dalam golf. Maka dia main golf sampai jadi profesional. Kan? Jadi pembangunan bakat ni. Yang ni juga perlu ditekankan, perlu diberikan satu inspirasi baru kepada rakyat untuk pembangunan bakat.
Bukan pembangunan Kerjaya saja. Orang selalu sebut pembangunan Kerjaya. Kita nak bangun Kerjaya. Tidak is Kerjaya, ya. Tetapi apa hobi dia? Apa bakat dia? Mungkin dia mahir bertukang. Ya. Dia kerja mungkin pemandu teksi, kan? Tapi dia boleh buat satu lukisan contohnya. Lukisan yang nilai dia apa sampai ratusan ribu ringgit. Maka kita develop lah dia. Kan? Sebagai khazanah kita. Jadi dalam konteks itu, dalam permainan bola pun begitulah. Maka kita nak develop dia. Kita develop daripada kanak-kanak, daripada muda. Kalau muda pun contohnya kita tak bagi kat dia satu pemakanan yang baik, yang saintifik. Itu saya kata saintifik. Orang Jepun dia guna kaedah saintifik. Pembangunan di Jepun, ya. Aspek pemakanan macam mana orang yang begitu bantut dulu ni pada tahun 1940-an, kalau kita sebut Jepun saja mesti nak pendek-pendek. Kan? Kecil. Kayu basikal serang kita tawan. Tetapi secara saintifik hari ini, pemain bola Jepun hari ini tinggi-tinggi. Dan bertubuh sasa sebagainya. Dan mereka ni dah boleh main macam Liga Europe dan ketinggian mereka dah capai tahap itu. Tetapi bagaimana pula dengan kita? Kan? Jadi mungkin kaedah saintifik ini boleh bantu kita, pakar-pakar nutrition dan sebagainya. Bagaimana kita nak membangunkan, kita ada sekolah sukan, kita ada institusi sukan, universiti-universiti pun ada tawarkan elemen sukan dan sebagainya. Tetapi pembangunan daripada elemen nasionalistik kita dalam aspek sukan ni, saya ucap tahniah pada orang yang tanya. Dia prihatin. Begitu prihatin. Ya, kalau kita asyik main kalah di luar, kita pun jadi segan. Dulu kita tahun 60-an kan. Kita Prof Poke Kim dulu pakar dalam sukan dan sebagainya. Jadi bangga orang kita terhadap sukan negara. Jadi saya fikir dalam konteks ini perlu ada penyesuaian yang bersifat saintifik. Bukan saja kemahiran main tu, tapi bagaimana cara biologi yang tu. Yang ni yang Hitler buat di Jerman dulu ni. Maksudnya dia nak modification of DNA, genetik itu boleh mempengaruhi sebenarnya perkembangan kepintaran masyarakat dan juga bagaimana termasuk sukan sekalipun. Jadi itu yang perlu kita lihat daripada awal semula. Mungkin hasil dia kalau kita tengok hari ini tahun 2021, mungkin tahun 2041 mungkin kita akan jadi champion dalam sukan di peringkat Olimpik dan sebagainya. Bermakna faktor sukan tu, bidang sukan juga sebagai yang boleh mendorong kepada patriotik juga. Tuan Doktor. Okey, Tuan Doktor. Ya, semestinya macam itulah. Maksudnya kaedah-kaedah gitu perlu kita ni. Kalau kita tak ukur masyarakat kita dengan kaedah yang saintifik, maka kita akan ketinggalan banding negara lain. Sebab kita hari ini kita tak tumpu pada elemen menzahirkan saintis sebagai contoh. Saintis. Orang muda yang boleh berbakat menjadi saintis dan sebagainya. Jadi sebab itu mungkin dalam elemen patriotism ini banyak sistem yang perlu kita olah semula, yang perlu kita selami semula, berteraskan kepada elemen nasionalisme itu sendiri. Hari ini kalau orang tinggal dan pinggirkan elemen tu, saya fikir Malaysia takkan ke mana. Tetapi kalau kita mula develop dan pembentukan sistem yang baru, insya-Allah saya rasa kita akan ada kumpulan muda yang boleh bawa negara kita ke arah yang lebih progresif. Okey, tuan-tuan, daripada pendengar, Khairul Ibni, sejauh mana doktor lihat tahap patriotisme rakyat Malaysia jika dibandingkan dengan negara jiran kita seperti Indonesia dan Thailand? Tahap dia tu. Kita tak boleh banding. Kita tak boleh banding antara satu negara dengan negara lain. Saya minta maaf lah dalam konteks ni. Maksudnya dia ada elemen yang baik. Maksudnya banding tu dia nak mungkin yang menanya ni dia ada elemen yang sangat positif, iaitu mungkin nak tengok yang bagus. Macam orang Indonesia tak boleh pantang kalau tweet Indonesia sikit. Dia akan marah, tak kira parti. Kan? Di Thailand pun sama juga lebih kurang. Ya? Kalau mereka nak buat demo sama mereka je. Jangan ada foreign intervention. Orang luar campur tangan dan sebagainya. Itu elemen yang kita fikir ni sikit-sikit kadang-kadang kalau nak bawa pengaruh luar masuk dan sebagainya, itu sudah jadi elemen subversif. Jadi apatah lagi kita ni cukup sensitif, bro Kapten, pasal kita ni berada dalam masyarakat majmuk. Majmuk adalah serba-serbi. Mi goreng pun kalau mi goreng di utara dengan mi goreng di KL mungkin berbeza. Kan? Tak sama. Jadi laksa pun tak sama. Dia ada laksa yang pakai spaghetti, ada laksa yang pakai kan? Jadi tak sama. Contoh yang kita sebut nama cokodok. Cucuk kodok di Kedah ni lain, kalau di Kelantan kodok dia kata mungkin katak. Jadi ini kena hati-hati. Jadi sebab itu saya fikir
dalam konteks ini modelnya adalah kita ambil yang positif daripada negara Ya. lain, kita nak implement secara saintifik di negara kita. Tetapi apapun ialah nationalism kita di Malaysia ini kita perlu pertingkatkan dan perlu kita jadikan pembinaan semula role model tu. Maksudnya peringkat pemimpin sampailah ke bawah ini perlu menjiwai. Bukan saja elit lah, Kapten. Tidak elit duk buat tetapi institusi lain tak buat. Kena kementerian-kementerian lain pun kena saut jugalah seruan ni, tak bolehlah tinggal begitu saja. Kan? Tuan Doktor sikit dalam yang nak hujung-hujung ni. Dalam keadaan kita majmuk, Tuan Doktor kata tentang majmuk tadi, macam mana kita nak kuatkan? Mungkin cara dulu berbeza dengan sekarang. Sekarang cara dah berbagai dengan keadaan multimedia yang teropen sekarang ni. Jadi macam mana dengan majmuk kita ni, kita nak menguatkan patriotisme di antara kaum, bangsa dan yang lain-lain. Dan sedikit masa. Dalam konteks majmuk ni kita kuat sebenarnya. Bayangkan dalam negara kita ni kita boleh faham bahasa Mandarin, bahasa Cantonese, bahasa Hokkien sebagainya. Maksudnya kita gunakan elemen yang positif tu untuk pembinaan. Kita boleh tarik pelabur daripada negara China. Kita boleh tarik pelabur daripada Taiwan, kan? Daripada Hong Kong. Kalau kata kita dah ada rakyat kita yang boleh berkomunikasi dan membantu jadi duta produk pula. Ini kita duk bawa barang daripada China, barang kita kena lagi banyak lah sepatutnya. Jadi kalau kita pula tahu bahasa Tamil, tahu bahasa Urdu, tahu bahasa Pashtun dan sebagainya. Ada pula yang belajar daripada Al-Azhar, orang Melayu kita pergi, orang lain ni di Al-Azhar boleh bahasa Arab, ya. Bahasa Arab mungkin boleh jual sawit kita ke orang Saudi, ke Morocco dan sebagainya. Jadi yang positif, ya. Jadi dalam konteks ini kita pula majmuk, contohnya orang selalu pergi Sabah, tengok orang bermacam-macam etnik, orang Kadazan sebagainya. Di Sarawak ada Melanau, ada orang Iban dan sebagainya, ya, Bidayuh, jadi banyak elemen ni sebenarnya yang boleh membantu Malaysia, dan benda ini dia boleh kita kaitkan. Jadi kalau dalam konteks ini majmuk dia bukan penghalang kepada perpaduan rakyat sebenarnya. Majmuk itu menyebabkan kita feel curiosity. Kita rasa nak tahulah dia ni orang Kedah cakap macam ni. Kalau Kapten pula orang negeri mana? Johor kan? Johor. Johor. Jadi dia makan contohnya ikan jahan. Dia makan laksa Johor pakai spaghetti, orang Kedah pakai beras biasa. Jadi di situ saja pun utara dan selatan contohnya dengan negeri Sabah dan Sarawak. Saya tak suka sebut negeri Malaysia Timur, Malaysia Barat. Tak ada dalam perlembagaan Malaysia Timur, Malaysia Barat, tak ada. Yang ada ialah negeri-negeri tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Yang ini kita kena disiplinkan. Jadi dalam konteks itu kemajmukan bukan musuh kita. Musuh kita ialah sikap kita sendiri yang tak mau nak jelekit, tak mau nak memahami, dan akhirnya gunakan pengaruh kita tu kita pula memperburukkan negara kita di tempat lain. Jadi tak bolehlah kalau kita tahu bahasa Arab kita perburukkan Malaysia dengan guna bahasa Arab di kalangan orang Arab. Tahu bahasa Cina kutuk pula Malaysia di negara yang menggunakan bahasa Cina. Jadi ini tak baik pada kita. Jadi saya fikir ini bukan soal ni, dia sikap kita. Bukan soal majmuk atau jadi musuh kita. Tuan Doktor, dalam keadaan yang terdekat ni, dalam masa seminit 2 minit ni, apakah harapan Tuan Doktor di mana sekarang ni orang muda pun dah sama banyak dengan orang-orang yang senior, orang tua atau orang lama. Apakah harapan Tuan Doktor kepada mereka ni adalah pewaris kepimpinan negara? Jadi mungkin Doktor boleh kongsi sikit dengan mereka apakah cabaran-cabaran yang mungkin dia orang dah lalui, tapi dia orang dapat, oh inilah cabaran aku sebenarnya. Aku nak jadi rakyat yang patriotik, menjaga negara ni, sebab kalau bukan mereka, siapa nak jaga negara kita? Itu tadi. Apa ni pandangan Tuan Doktor, dan mungkin boleh berkongsi dengan kita dengan cabaran-cabaran mereka untuk membangunkan negara kita ni. Ya, cabaran ni tiap saat dan minit ada cabaran dia. Cabaran ni dia tak terhenti, ya. Dia lagi kita tak mati. Bila mati pun masuk alam barzah pun ada cabaran dia yang lain. Cabaran dia nak soal subhanan abadil qadir, subhana man ja'ala kubra adhama wa izin wa jajir. Kan? Bila di talqin tu, dalam talqin tu ada soalan-soalan. Dia tak terhenti. Kehidupan kita tak terhenti di dunia saja. Dia akan berterusan. Jadi cabaran dia berterusan. Jadi orang muda cabaran dia macam lain. Cabaran dia hari ni kerja mungkin digital. Orang yang lama. Dan kita kena ingat, Kapten, negara kita menuju negara tua. Bukan maksudnya negara tua tu Gunung Ganang kita dah jadi tua, tiba-tiba nak untung. Tidak. Yang jadi tuanya ialah
kapten nanti mungkin umur dia 105 tahun baru tak ada di Malaysia ni. Semakin rakyat dia semakin, maksudnya kita makin ramai orang yang usia warga mah. Umur 60 tahun ke atas ni sudah semakin banyak. Jadi orang muda ni kena buat dasar untuk memelihara golongan warga mah tadi. Sebab tu kita sebut warga mah. Lepas warga mah ni nanti mungkin umur 80 tahun kita panggil warga platinum pula. Umur lebih 100 tahun kita panggil warga diamond sebagainya. Diamond lah pasal dia kuat. Diamond ni nak potong diamond ni guna diamond juga, guna belian juga untuk potong belian, betul tak? Jadi mungkin ada di warga mah ni mungkin sampai peringkat pemeringkatan dia. Jadi dalam konteks ini, bagaimana pula cabaran masa depannya ialah bagaimana pula orang muda ni, dasar orang muda, cara kerja orang muda yang boleh memelihara orang warga mah ni. Termasuk mak ayah dia, termasuk masyarakat dia, komuniti dia. Sebab tu hari ni kalau kita pergi bandar-bandar, kita pergi bangunan kerajaan hari ni orang dah mula prihatin, dah mula buat lift. Kalau dulu naik tangga je. Dah mula ada kemudahan untuk OKU dan sebagainya. Saya tak suka juga pakai kendaraan OKU ni orang kurang upaya. Bukan. Kita kena pakai istilah macam Brunei. Orang berkeperluan khas. Depa tak handicap. Apa salahnya depa tak ada tangan pun bukan permintaan depa. Kan? Tetapi bukan masa kurang upaya. Mereka ini berkeperluan khas yang perlu kita buat satu infrastruktur untuk membantu kehidupan dan mereka yang lebih lestari. Itu keperluan mereka. Kan, kalau macam kita guna jalan raya, guna lebuh raya untuk pergi kerja dan sebagainya. Kan? Jadi mereka pun kena ada macam tu. Sebab tu jabatan kerajaan. Jadi bagaimana orang nanti orang yang hari ini muda, dah ada digital age, mereka pun muda. Mereka menggunakan dunia internet ni sebagai mata pencarian kehidupan mereka, peluang kerja mereka dan sebagainya. Hari ini surat menyurat pun dah pakai aplikasi ya. Hantar itu ini ya, tak pakai pos. Jadi ini cabaran sebenarnya. Cabaran nak adaptasi negara kita ni ke arah menjadi negara yang saintifik dan pada masa sama tak pinggirkan agama dalam kehidupan. Jadi sebab itu saya fikir apa yang Kapten buat tajuk hari ini, memang mereka ini adalah our hope. Sebenarnya orang muda kita perlu hari ini kita perlu hormati mereka dan kena kita martabatkan mereka, berikan kemahiran dan bangunkan bukan saja kerjaya tapi bakat mereka untuk jadi pemimpin masa depan negara kita. Dan saya cukup yakin dengan orang muda hari ini, mereka akan bawa Malaysia ini ke arah yang lebih positif dan lebih baik. Cuma corak dia tu, sistem dia tu kita kena sedia hari ini. Itu insya-Allah dengan semangat nasionalisme. Ya, terima kasih Tuan Doktor. Mana masa ni cemburu kat kita ni. Dalam keadaan sejam kita berlalu, sebenarnya dah lebih sejam ni. Jadi saya akan umumkan sikit je bahawa apa yang kita buat adalah untuk kita, negara kita dan juga ibu bapa kita, keluarga kita, negara kita. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, kita akan merugikan masa kita dan tak ada siapa nak buat. Takkan nak suruh orang lain buat tentang patriotisme kepada negara. Jadi Tuan Doktor, terima kasih banyak dalam kita berlangsung lebih kurang 1 jam ni dengan soalan-soalan yang jawab soalan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mak Syukri bin Syuaib, Pensyarakanan, Hal Ehwal Dasar, Politik dan Pengajian Antarabangsa, Pusat Pengajian Antarabangsa. Jadi kalau ada anak-anak muda nanti kalau masuk ke UUM, masuklah bidang ini, masuklah dan boleh jumpa tuan doktor kita yang masih handsome dan masih muda, sentiasa menaikkan semangat orang muda, sebab tak ada orang muda, tak adalah negara kita yang akan datang untuk memimpinnya. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita ada pautan pendaftaran dan penilaian tentang keberkesanan program dan telah pin dalam ruangan komen. Jadi sama-samalah tuan-tuan dan puan daftar dan juga beri penilaian supaya kita dapat memperbaiki program kita ini daripada masa ke semasa. Jadi saya ucap terima kasih kepada panel dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama menyertai dalam program ini, dan kita akan berlangsung lagi dalam sisi yang berikutnya secara tak langsung. Jadi saya harap jika COVID ini telah selesai, telah dapat dibasmi, telah dapat ditangani, mana kita akan dapat boleh lepas ni kita bersemuka dengan forum yang terbuka dan soal jawab yang live, dan juga kita akan perbaiki. Dan sebab negara ini negara kita. Tidak ada orang lain yang akan mempertahankan negara ini, hanya kita. Dan semua, setiap orang ada bidangnya. Dan kita ada bidang kita, orang lain ada bidangnya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi pada Tuan Doktor. Kita akan berjumpa lagi Tuan Doktor bila saya ke utara nanti. Dan insyaAllah bila COVID ni selesai, kita jumpa lagi dan kita akan program yang lain.
Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Jangan lupa like, share dan komen. Terima kasih. Ni ke?